Dakwaan guru cabul pelajar masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Polis masih menyiasat kes seorang guru wanita yang didakwa melakukan kesalahan seksual terhadap pelajar lelaki 16 tahun. Menurut Ketua Polis Daerah Sepang, ACP Wan Kamrul Azran Wan Yusof, satu laporan polis diterima pada 12 Disember tahun lalu. Laporan berkenaan dibuat ibu mangsa. Suspek yang berusia 37 tahun dikatakan mencabul mangsa ketika mengulang kaji pelajaran bersama guru terbabit. Mangsa mendakwa dipeluk dan dicium oleh suspek sehingga meninggalkan kesan kemerahan pada lehernya. Susulan itu, mangsa dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Siasatan dijalankan bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. Bekas Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas 2 pertuduhan ugutan jenayah dan menyebabkan kecederaan kepada seorang individu 6 Januari lalu. Tertuduh Datuk Muhammad Farid Abdul Ghani bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam hendak membunuh seorang lelaki berusia 40 tahun sambil memegang sebilah pisau. Manakala pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas lelaki yang sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiksaan serta Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Tertuduh dibenar diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan dilarang mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 15 Mei depan sebagai sebutan semula kes. Mayat warga Kemboja ditemukan di Sungai Mati, Kuantan dengan kesan kecederaan di bahagian badan tengah hari tadi. Mangsa sebelum ini dikuatiri lemas selepas hilang ketika menjala ikan di sungai berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata, mangsa dikenali sebagai Sari berusia 26 tahun. Mangsa ditemui di tebing sungai pada jarak 300 meter dari lokasi dia dilapor hilang. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Laporan kehilangan mangsa dibuat malam semalam. Susulan itu, 9 anggota termasuk pegawai dari BBP Indra Mahkota, BBP Taman Tas dan BBP Kuala Rompin digerakkan ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa. Kawalan sempadan Malaysia Thailand di Kelantan akan terus diperketat susulan Sungai Golok mulai kering sejak beberapa hari lalu. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang cuba menyeberang sempadan secara haram. Tak kira lah dia kering ke, kalau ada benda lain meluncur ke, cross border secara haram, salah. Kenapa nak menggunakan laluan yang salah? Itu yang jadi persoalan. Jadi tindakan pihak polis, saya percaya di sempadan ini PDA akan terus memantau, memperketatkan supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Itu namanya penghidupan. Perlis Hulu Perak dan Beaufort, 3 kawasan dikenal pasti dilanda gelombang haba atau suhu panas tahap 2. Suhu maksimum harian direkodkan pada 37 hingga 40 darjah Celsius bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut setakat 4:40 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia maklumkan 29 kawasan di Semenanjung, 3 di Sarawak dan 1 di Sabah merekodkan suhu panas tahap 1 atau berjaga-jaga. Bagi Semenanjung, ia melibatkan 10 kawasan di Kedah, masing-masing 4 di Pahang, Johor, Kelantan, 2 di Melaka dan 1 di Negeri Sembilan. Tular kononnya jika salah seorang penama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meninggal dunia, secara automatik penama lain dalam senarai sama dibatalkan. Dan jika anda hanya menamakan seorang penama dan individu itu meninggal dunia lebih awal, wang dalam akaun KWSP akan diserah kepada amanah raya meski pemilik akaun masih hidup. Sebaik dana dipegang badan itu, waris hanya boleh menerimanya selepas melalui proses rumit.
Ini termasuk terpaksa buat tuntutan di Majlis Agama, Pejabat Tanah dan Mahkamah. Jika ada kabel dengan KWSP, pemohon boleh memperoleh wang berkenaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun. Tempoh lebih lama diperlukan jika tiada kenalan yang dapat membantu. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Perkara itu ada dijelaskan portal sebenarnya.my yang memetik kenyataan KWSP. Menurut KWSP, berita palsu serupa pernah tular pada 2016 dan kini ia dikitar semula. Realitinya, hanya bahagian penama meninggal dunia sahaja yang terbatal. Simpanan yang tak dituntut masih di KWSP. Sekiranya pemilik akaun atau si mati mencapai usia 100 tahun, wang dalam akaun akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. Bagi mengelak kesulitan kemudian hari, para pencarum dinasihat mengemaskini maklumat penamaan dan paling penting, tak mudah percaya dengan berita yang dikongsi di media sosial. Pada masa sama, tidak meneruskan rantaian penyebaran dengan berkongsi maklumat itu dengan orang lain. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Mengenai dakwaan wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan pada wakil rakyat pembangkang dengan kerajaan Madani, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menafikan perkara itu yang ditimbulkan pemimpin Perikatan Nasional PN. Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua Whip Kerajaan Perpaduan berkata, tiada sebarang draft dokumen diserah atau diterima semasa pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lepas. Jelas beliau, ia sekadar sesi mendengar permintaan dan tawaran PN, malah tiada perbincangan mengenai perjanjian. Justru Datuk Seri Fadilah menggesa Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid, meminta draft tersebut daripada Ketua Pembangkang sekiranya ia benar-benar wujud. Sementara itu, Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil turut menafikan dakwaan tersebut. Pertemuan beliau bersama wakil pembangkang termasuk ketua pembangkang baru-baru ini adalah sekadar untuk mendengar pandangan mengenai cadangan dan juga tawaran yang mungkin boleh diberikan bersama. Jadi tidak ada draft dokumen seperti yang disebut oleh ketua pembangkang dan juga seperti yang dilaporkan dalam sinar harian FMT yang dikatakan oleh Ahli Parlimen Hulu Terengganu. Beliau ditemui media selepas pelancaran inisiatif Ramadan CSR Food Panda Malaysia di Ibu Negara. Mengenai bantuan kemanusiaan ke Gaza, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, dengan kerjasama Mesir, barangan keperluan akan dibeli di negara itu. Ia kemudian akan dibawa menggunakan kontena menyeberangi sepadan Rafah untuk diagihkan kepada penduduk Palestin. Soalnya kita mesti dapat bantuan daripada kerajaan Mesir untuk menghantar bantuan ini secara G2G, kerajaan dengan kerajaan. Jika tidak, kita terpaksa menanggung kos tambahan sebanyak 6 juta ringgit daripada seluruh 10 juta nilai barangan yang akan kita hantar. Artinya kos penghantaran itu 60% di atas kos pembelian barangan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Santunan Kasih Ramadan di Pendang, Kedah. Semalam, Malaysia menghantar 100 kontena terdiri daripada 1,358 tan barangan sumbangan menerusi misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Malaysia kecewa dengan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB apabila sekali lagi gagal capai resolusi gencatan senjata di Palestin untuk kali ke-9. Resolusi diusul Amerika Syarikat itu tidak mendapat sokongan beberapa negara termasuk Rusia dan China yang menyifatkannya tidak menyeluruh dan berat sebelah.
Antaranya menggelarkan Hamas sebagai pengganas, tidak menyatakan cadangan membawa pulang rakyat Palestin ke kampung halaman, juga tidak menyentuh pembebasan lebih 8,000 tebusan rakyat Palestin oleh Israel seperti cadangan pembebasan tebusan rakyat Israel. Malaysia membawa suara tegas. So kurang-kurangnya kita nak supaya hentikan dulu pembunuhan ini. Ya. Stop the killing. Ya. Itu yang kita nak. Yang lain-lain tu kita cerita lain. Berhentikanlah pembunuhan ini. Pembunuhan kejam, pembunuhan yang tidak berperingkat kemanusiaan, kanak-kanak, wanita, ya, yang tidak berdosa. Dikumpulkan orang-orang Palestin ke Rafah, Rafah pula sekarang diserang. Ya. Mereka kata Rafah kawasan selamat dulu. Angka kematian rakyat Palestin kini mencecah lebih 32,000 orang. Sementara itu, Malaysia menyertai masyarakat antarabangsa mengecam sekeras-kerasnya serangan keganasan di Persekutuan Rusia. Selain mengulangi pendirian, menolak semua bentuk keganasan yang menggugat keamanan dan keselamatan mana-mana negara. Wisma Putra menerusi kenyataan menekankan semula pendirian tegas Malaysia menentang keganasan dan ekstremisme dalam segala bentuk dan manifestasi dan mahu pelaku serangan keji tersebut segera dibawa ke muka pengadilan. Kementerian Luar melalui kedutaan besar dan pejabatnya di seluruh dunia terus komited untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia di luar negara. Malaysia kekal memperjuang dialog dan penyelesaian konflik secara aman. Angka korban akibat insiden tembakan di Dewan Bandaraya Crocus Moskow pada Jumaat lepas kini meringkat kepada 143 orang. Lebih 7.36 juta individu telah mengemaskini pangkalan data utama PADU setakat hari ini. 35% daripadanya melibatkan individu berusia 18 tahun ke atas. Jabatan Perangkaan menjangkakan berbaki seminggu sebelum tarikh akhir kemaskini, trend pendaftaran akan meningkat. Kita jangka kita akan boleh mencapai jumlah yang lebih tinggi daripada apa yang kita capai sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kapasiti kita, kita boleh menerima sehingga 700-800 ribu satu hari. Jabatan Perangkaan akan terus mempergiat usaha bagi memaksimumkan kadar pendaftaran setiap hari. Ini termasuk memperluas penyediaan kaunter fizikal selain meningkatkan capaian melalui platform media sosial mengenai kepentingan PADU. Tidak mampu melihat kesan serta-merta pelaksanaan PADU. Itu antara punca statistik pendaftarannya masih rendah iaitu pada tahap 36%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, analisis data daripada PADU perlu dikemukakan kepada kerajaan terlebih dahulu. Ia penting sebagai sumber rujukan untuk proses pemberian bantuan dan penambahbaikan pada masa akan datang. Selain itu, memudahkan kerajaan melaksanakan program bantuan bersasar. Rakyat sudah biasa untuk melihat bila ada inisiatif kena ada satu dia punya tindak balas serta-merta. Misalnya apa yang akan diperolehi daripada apa yang mereka lakukan. Misalnya mendaftar ni boleh dapat apa-apa tak? Ini yang kita tidak boleh menyatakan penghasilan apa yang akan dibuat pada itu serta-merta kerana kita perlu buat analisis dan kita perlu kemukakan analisis itu kepada kerajaan, kepada Jemaah Menteri melalui kementerian dan juga kita punya Yang Berhormat Menteri untuk melihat apakah cadangan-cadangan untuk kita memperbaiki perkara-perkara yang berkaitan. Sementara itu, siri jelajah pendaftaran PADU turut menyantuni masyarakat Siam. Kira-kira 43,000 yang berada di negara ini disasar untuk mendaftar. Di Kedah, kaunter fizikal yang disediakan di Kampung Tok Set Pendang mendapat sambutan menggalakkan penduduk. Daerah berkenaan mempunyai 12 perkampungan masyarakat Siam. Sini senang. Sini senang lagi Ya. Depa layan bagus lah. Ya, sini senang. Sini senang. Ya. Ramai yang tolong. Ramai? Sebelum ni faham tak nak buat macam mana? Tak faham pi sana lah pi
Pejabat di Alostak. Dulu pi Alostak. Daripada puteri nama daftar dah lah. Lama ada isi borang? Ha? Lama ada isi borang tu? Terus Tak lama. lama. Untuk program yang daftar padu ni saya tengok terbaiklah kepada untuk masyarakat kita yang kiranya kebanyakan kita masyarakat yang belum tahu apa dia yang isi borang padu kan. Pada hari ini yang datang dia akan terima maklum lah apa yang untuk isi padu. Jadi berkaitan dengan individu kita lah. Terima kasihlah kepada jabatan yang turun mai pada Kampung Tosted hari ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu bergerak ke hadapan meningkatkan ketahanan nasional demi keamanan dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata seruan itu selaras dengan tema ulang tahun APM ke-72, Kesepaduan Teras Perkhidmatan Pertahanan Awam. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberitahu sepanjang 7 dekad APM telah berkhidmat dengan cemerlang dan penuh dedikasi sebagai barisan hadapan dalam pengurusan bencana dan khidmat kemanusiaan. Selaku menteri yang meneraju jabatan itu, beliau berbangga dengan kemajuan tersebut dan menyifatkannya sesuatu yang amat membanggakan. Sejak 2015, beliau sudah melihat potensi besar untuk ditelusuri sebagai sebuah agensi penting yang semakin dekat di hati masyarakat. Suara belia terus diangkat menerusi jelajah aspirasi orang muda Johor yang akan dipergiat ke seluruh daerah. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata usaha dibuat bagi memahami keperluan dan cabaran dihadapi kelompok tersebut. Selain memastikan tiada yang tercicir dalam aspek pembangunan. Dia tidak cukup untuk kita melaksanakan program-program perasmian. Jadi saya minta YB dan juga Datuk On Jabar di peringkat TSUK untuk membantu menggerakkan inisiatif ini sampai ke peringkat daerah-daerah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada YB Hairi dan juga pasukannya. Saya dipahamkan hari ini saja ada 40 agensi yang terlibat untuk menjayakan program hari ini. Begitulah yang Abang Mat minta ke 10 daerah untuk kita turun menyantuni orang muda dan mendengar inisiatif. Kalau kita lihat di sudut, satu ruangan sudut, kita menyediakan apa sahaja pandangan orang muda untuk meluahkan perasaan. Dan di situlah kita akan compilkan, akan diserahkan resolusi itu kepada Yang Amat Berhormat. Anak-anak lemah pantai yang lahir tahun ini menerima RM200 menerusi program simpanan SSPNI Prime. Ahli Parlimen Lemah Pantai Fahmi Fadil berkata ia bagi memastikan ibu bapa membuat simpanan anak mereka. Saya juga gembira untuk mengumumkan bahawa Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN akan bekerjasama dalam program simpanan SSPN Prime bagi anak kelahiran kawasan Lembah Pantai bagi tahun 2024 sebanyak RM200 dan sebanyak RM100 untuk ibu bapa. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran CSR Inisiatif Food Panda Malaysia. Pada majlis tersebut, sumbangan bakul makanan turut diberi kepada 5,000 keluarga kurang berkemampuan. Perbuatan menghina agama di media sosial perlu dihentikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naif Mohtar berkata, orang ramai seharusnya menggunakan platform tersebut untuk merapatkan hubungan serta mengeratkan perpaduan. Saya menyeru kepada seluruh masyarakat untuk menghargai keamanan yang ada dalam negara ini. Jangan sekali-kali kita wujudkan suasana yang boleh menghapuskan ataupun merenggangkan hubungan ini. Jadi nasihat saya, hentikanlah perbuatan penghinaan kepada agama, khususnya kepada agama Islam. Sebab agama Islam ini memang dah jelas disebut dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai agama persekutuan. Jadi kita kena hormati kedudukan Islam itu. Beliau ditemui media selepas merasmikan Rahmah Ramadan Mawib menziarahi Pusat Kebajikan dan Rumah Asnaf di Ibu Negara.
Lebih 10,000 jemaah hadir dalam program Ihya dan Erat Ramadan bersama geng subuh macam Jumaat yang diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan. Program seumpamanya mampu memupuk sikap integriti dan amanah terutama dalam kalangan penguatkuasa di negara ini. Tabung geng sedekah Ramadan turut dilancarkan bagi memudahkan dan menggalakkan orang ramai bersedekah. 2,623 kes kematian akibat penyakit TB direkodkan tahun lalu, meningkat 2% berbanding 2022. Justru sebenar Hari TB Sedunia, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mahu proses pengesanan awal TB diperkasa selain rawatan dilakukan secepat mungkin. Sepanjang tahun lalu, 26,781 kes TB dilaporkan, meningkat 1,390 kes berbanding 25,391 kes pada tahun sebelumnya. Pesakit HIV, buah pinggang kronik dan perokok aktif antara yang berisiko dijangkiti TB. Gejalanya pula seperti batuk berpanjangan lebih 2 minggu, demam, berpeluh waktu malam dan kurang selera makan. Kementerian Kesihatan terus meningkatkan usaha kawalan penyakit TB yang lebih berkualiti dan mesra pengguna. Terbaru pelaksanaan Kaedah Maya sebagai projek rintis yang mula dilaksana Julai 2023 melibatkan 27 klinik kesihatan terpilih di 5 negeri dan akan diperluas tahun ini. Guru perlu mendapatkan persetujuan ibu bapa pelajar sebelum merakam atau mengambil gambar mereka bagi tujuan kandungan media sosial. Perkara tersebut ditegaskan Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching susulan musim persekolahan baharu telah bermula. Beliau berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan pengendali platform media sosial menurunkan kandungan tersebut sekiranya menerima aduan. Persetujuan ibu bapa bagi minor adalah sangat-sangat penting dan saya percaya bahawa ini juga merupakan garis panduan untuk semua platform. Jadi sekira kementerian saya terima apa-apa aduan yang menyatakan bahawa imej ke anak mereka telah wujud dalam satu video tetapi tanpa persetujuan mereka, jadi tindakan akan diambil. Beliau berkata demikian semasa program serahan bantuan masjid dan surau Parlimen Kulai. Menjelang saingan badminton Piala Thomas 2024, skuad badminton negara perlu meletakkan sasaran yang relevan bagi memulakan kempen kejohanan itu di Chengdu, China pada 24 April hingga 5 Mei depan. Bekas pemain badminton negara Rostin Hashim maklumkan sasaran berkenaan perlu mengikut kepada prestasi semasa pemain walaupun mempunyai peluang positif. Pasukan negara juga dinasihatkan agar sentiasa peka dan tidak ambil mudah terhadap pasukan lawan. Dalam grouping ni pun cuma yang nampak memang Denmark memang kira pasukan yang kuat lah dalam grup kita, tetapi kita tidak boleh menidakkan jangan ambil mudah lah keupayaan satu lagi pasukan iaitu Hong Kong. Memang kalau kita tengok dari segi ranking atau atas kertas memang memihak kepada kita lah, cuma kita kena tengok dari sudut yang lain juga. Ketika ini, selain menjalani latihan bagi mempersiapkan mental dan fizikal, pasukan juga negara perlu menguatkan semangat berpasukan bagi mengharungi cabaran kejohanan itu bersama. Berdasarkan undian oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF, skuad Piala Thomas negara diundi dalam kumpulan D bersama pilihan kedua Denmark, Hong Kong dan Algeria.
Roslin juga mengakui pasukan badminton negara masih goyah dalam bahagian pemain perseorangan. Dengan ketiadaan Eng Zi Yong yang mengalami kecederaan, ia menjadi situasi membimbangkan. Nice net return. Flat exchange there. Oh, he let it go. It's landed out. Cuma kita sekarang ni disebabkan ketiadaan Eng Zi Yang, mungkin kita akan agak goyah sikit lah dalam single punya department. Barisan pemain beregu disifatkan dalam keadaan terbaik dengan adanya Aaron Chia, Soh Woo Yik dan pasangan Ong Yew Sin, Teo Yi. Kali terakhir skuad negara ke perlawanan akhir ialah pada edisi 2014 di New Delhi yang menyaksikan barisan pemain diketuai Datuk Lee Chong Wei tewas 2-3 kepada Jepun. Trofi Piala Thomas kali terakhir digenggam pasukan negara pula pada edisi 1952 yang menyaksikan skuad negara menewaskan Indonesia 3-2. Menjelang saingan Piala Asia B23 di Doha, Qatar, pemain tengah skuad bola sepak bawah 23 tahun B23 negara Syahir Bashah menyifatkan ketiadaan beberapa tonggak utama memberi impak terhadap persiapan pasukan. Ketiadaan Mukhairi Ajmal, Azam Azmi Murad, Noah Lane dan Harith Haikal Adam Afkar dirasai berikutan terlibat dalam skuad senior negara untuk dua aksi kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Oman. Untuk Syahir, ada impak yang besar juga. Diorang antara core player untuk tim bawah 23 kita. Tapi saya rasa semua player bagi yang terbaik semalam and diorang berhak untuk dapat peluang masing-masing dan diorang bagi yang terbaik semalam. Pemain Selangor FC itu percaya ketiadaan nama-nama berkenaan buat sementara waktu perlu dimanfaatkan sepenuhnya pemain lain untuk memikat hati pengendali skuad Juan Torres Garrido sekaligus diturunkan selaku kesebelasan utama. Harimau Muda akan menghadapi India dalam satu lagi aksi persahabatan selain China dan Qatar di Doha nanti sebagai persiapan sebelum kesaingan Piala Asia B23 itu. Bagi seorang lagi pemain skuad bawah 23 tahun negara, Muhammad Saiful Jamaluddin mengakui bahawa pasukannya masih perlu memperbaiki beberapa aspek lagi bagi perlawanan yang akan datang. Pemain berusia 22 tahun itu menyatakan latihan di bulan puasa berjalan lancar dan dapat diberikan komitmen terbaik. Banyak kami perlu tambah dari segi set pieces, dari segi bertahan, attack and scorer untuk kami mendapat result yang positif kat sana nanti. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.